Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita akan sambung dengan silibus tingkatan 5. Okey, sebelum tu macam biasa saya nak kamu sediakan satu buku nota. Okey, buku nota garis 2 yang panjang. Kalau kata buku nota kita tingkatan 4 dulu masih banyak, okey, boleh sambunglah. Kalau tak ada, tolong usahakan bagi ada satu buku nota fizik. Okey, sebelum kita masuk kepada subtopik kita yang pertama, subtopik kita yang pertama adalah tentang daya paduan. Okey. Sebelum kita tengok lebih lanjut, jadi kita perlu tahu beberapa nama daya. Yang pertama adalah berat, ataupun biasanya berat ini kita namakan dia sebagai daya graviti lah. Okey, apa maksud berat? Okey, berat adalah daya yang bertindak ke atas jasad yang berjisim. Okey, sebab apa? Disebabkan oleh tarikan graviti yang sentiasa bertindak ke arah pusat bumi. Okey, let's say, katakan macam contoh yang kita ada ni, kita ada satu buku. Okey, satu buku yang pegun. Kan, duduk atas meja, dia pegun. Jadi, nak tahu berat tu bertindak ke arah mana, kita tengok buku tu kat tengah-tengah. Okey, katakan ni tengah-tengah buku. Saya nak tekan tengah pun, macam itulah, lebih kurang tengah kan. Okey, so daripada pusat tengah-tengah objek tersebut, kita tarik dia ke bawah. Ingatlah, kalau daya dia mesti ada anak panah berserta arah dia lah. Anak panah tu mesti ada arah kan. Okey, so mesti start daripada pusat objek tersebut, di tengah-tengah ke bawah. Sebab apa ke bawah? Sebab berat ni dia bertindak ke arah pusat bumi. Awak buat straight line lah, saya ingat sini kan. Okey, katakan kita ada helikopter. Sama juga, awak mesti berada di tengah objek and then buat satu anak panah menghala ke bawah. Okey, guna pembaris lah, tak boleh freehand. Okey, so that is berat, ataupun kita panggil dia sebagai daya graviti. Okey, tu yang pertama. Nama apa? Nama daya kan. Okey, nama daya dia adalah daya graviti ataupun berat. Yang kedua, kalau dia melibatkan pengiraan, semua orang kena tahu what is weight. Okey, weight, berat adalah weight kan. Okey, so W kecil equals to mg. Okey, maksudnya weight kita adalah hasil darab mass dengan gravitational acceleration. Pecutan mass kita, jisim kita darabkan dengan pecutan graviti. So, how to find the SI unit for weight? Okay, so macam biasa kita tengok mass unit dia adalah kg. Gravitational acceleration, pecutan graviti, pecutan kan, tak kisahlah pecutan apa pun. Okay, tapi dalam case kita sekarang pecutan graviti, so pecutan unit yang kita ada adalah ms negatif 2. Okey, ingat, unit mesti ada. Okey, macam tu je. Kita tak mampu nak ingat banyak kan. So based on the formula, okey, awak boleh keluarkan SI unit. Okey, so this is unit untuk weight lah. Boleh? Okey, now kita nak sambung kepada tindak balas normal. Okey, tadi kita tengok tentang daya graviti ataupun weight. Okay, now tindak balas normal, dia sentiasa bertindak ke arah atas. Kalau kata dia duduk atas satu permukaan yang rata, okay, macam buku ni kan, sekarang dia berada di atas satu permukaan yang rata. Okay, so kat pusat objek tersebut juga menghala ke arah atas. Ingatlah, dia sentiasa wajib ada anak panah. Okey, so tindak balas normal ataupun normal reaction mesti menghala ke atas lah kalau permukaan dia flat macam tu. Okey, apa yang akan jadi kalau kita ada satu permukaan yang condong? Okey, kita tengok. Okey, awak nampak tak ni? Ni ada satu permukaan condong kan, and then kita ada satu kotak, contohlah satu kotak. Okay, so normal reaction dia mesti macam tu. Okay, mesti macam tu. Kalau condong, dia pun condong juga. Okay, so
Contoh kalau saya nak gabung normal reaction dengan weight. Kat mana pula weight kita? Weight kita takkan condong. Awak tak boleh kata weight dia kot ni. Tak boleh. Sebab apa? Sebab weight ataupun berat dia sentiasa menghala ke pusat bumi. Okey, dia akan duduk macam tu. Okay, so this is weight. And then that is normal reaction. Okay, normal reaction kita akan simbolkan dia sebagai R besar lah. Okay. Yang seterusnya yang kita perlu tahu dalam nama bagi suatu daya adalah tegangan. Ataupun simbol dia adalah T besar. Dalam bahasa Inggeris kita panggil dia sebagai tension. Okay, so simbol dia adalah T besar. Okay, refer kepada tension lah. Okay, what is tegangan? Okay, tegangan adalah daya tarikan yang dihasilkan oleh tali, kabel, rantai, spring dan sebagainya untuk menentang daya yang bertindak ke atasnya. Okay, keyword dia di sini adalah tegangan ni dihasilkan oleh apa tadi? Tali. Okay, yang pertama tali. Yang kedua kabel, rantai ataupun spring. Okay, lagi satu yang penting di sini, dia menentang daya yang bertindak. Okay. Contoh kita tengok, kita ada satu apa orang panggil ni? Kan masa kita lower form dulu kita belajar takal kan? Okay, takal. Kita menggunakan wire. Kan? Takal ini ni dia guna kabel. Tak tahulah dia guna tali kabel ataupun dia guna wire. Okey, sekarang tension ini dia menentang daya yang bertindak ke atasnya. Macam itulah. Okey, so bila kita ada macam ni, kita akan labelkan dia sebagai T besar. Okey, tension. Boleh? Okey. Ataupun kita ada contoh lain. Contoh nah. Contoh katakan saya ada satu bingkai gambar. Bingkai gambar ni saya nak gantung kepada saya nak gantung kat dinding. Okey, so saya pun gantung bingkai saya ni dengan tali kan. Saya paku kat situ. Tadi dia kata tension ini dia menentang daya yang bertindak ke atasnya. Daya apa yang ada sekarang kat bingkai gambar? Macam biasa semua objek dia mesti ada satu apa panggil? Weight yang kita belajar tadi. Daya graviti yang bertindak ke atas bumi. Ke pusat bumi kan. Okay, so tension ini arah dia ke mana? Okay, dia arah ke sini. Dia menentang daya graviti itu. So this is T. Sini pun akan jadi T juga. Lebih kurang tu lah kalau untuk bingkai gambar kan. Okay, so kita tengok lagi contoh. Okey, kita tengok apa lagi daya yang mungkin ada. Okey, dalam persekitaran kita ni. Okey, in our daily life. Okey, kita juga ada satu daya yang kita namakan dia sebagai daya seretan. Ataupun mungkin kita boleh panggil dia sebagai daya geseran. Okey, daya seretan ataupun daya geseran. Mana-mana pun betul juga. Okey, daya geseran. Okey, apa maksud daya geseran? Daya geseran adalah daya yang sentiasa menentang arah gerakan. Contoh, kita tengok. Okey, kita tengok contoh apa nama ni? Kereta lumba ni kan. Kereta lumba ni arah gerakan dia ke kanan. So, daya seretan ataupun daya geseran dia adalah ke kiri. Okey, sebab apa berlakunya daya geseran ni? Okey, mungkin kalau kata dalam kes kereta lumba ni kan. Kereta lumba dia duduk kat mana? Duduk kat litar kan. Okey, so geseran tu mungkin wujud antara tayar kereta tersebut dengan permukaan jalan tu lah. Okey? Kalau kita tengok gerakan bagi kapal terbang. Okey, awak tengok nah gambar rajah kapal terbang ni. Kapal terbang awak bergerak ke kiri. So, daya seretan itu akan bergerak ke kanan. Dia akan sentiasa bertentangan. Okey, daya seretan dia berlaku sebab apa? Okey, dia mungkin berlaku dengan molekul-molekul udara tu lah. Okey, seterusnya kita akan tengok daya lain. Daya seterusnya adalah tujahan enjin
ataupun kita panggil dia sebagai daya tujah ke depan. Okey, yang ni pun sama. Kalau kita sebut enjin, jadi kita biasanya dia untuk dia untuk kenderaan bermotor lah. Okey, contoh kita ada kat sini sama kan tadi. Kita ada satu kereta lumba. So, tujah enjin adalah sentiasa ke kalau kat sini dia tunjuk anak panah, jadi tujahan enjin ke kanan lah. Jadi tadi kita kata kita ada daya seretan ataupun geseran ke kiri. Sama juga kapal terbang pun ada kan, dia nak kata kenderaan bermotor pun bermotor lah juga kan. Okey, memang bermotor sebab dia menggunakan bahan bakar yang sama kan. Okey, jadi kita pun tahulah kalau kata gerakan dia ke kiri, jadi seretan udara tadi ke kanan. Okey, sentiasa bertentangan arah. Okey, daya seterusnya yang kita ada adalah daya apung ataupun daya tujah ke atas. Okey, dia banyak nama lah. Awak boleh pilih lah daya apung ataupun daya tujah ke atas. Okey, yang ni kita kena tahu daya apung ataupun daya tujah ke atas dia bertindak bila? Okey, bila ada suatu bendalir. Apa maksud bendalir? Bendalir dia tak semestinya air ataupun sebarang cecair. Dia mesti benda yang mengalir. Okey, contoh dia air ataupun minyak pun kita boleh panggil bendalir. Satu lagi yang ramai pelajar tak boleh nak relate adalah udara. Udara kan benda yang mengalir. Walaupun kita tak nampak dia, sebenarnya molekul udara tu sentiasa bergerak kan secara rawak. Jadi kita boleh panggil juga dia adalah suatu bendalir. Okey. Tapi daya apung ni dia bertindak bila dia disebabkan oleh berat bendalir yang disesarkan. Okey, apa maksud disesarkan? Maksud disesarkan dia macam ni. Saya bagi contoh mudah nah. Katakan saya ada satu benda ni ada dalam amal fizik kita nah. Okey, katakan saya ada benda ni and then saya isi dengan air. Okey, saya isi air takat tu. Lepas tu saya pun saya letak sini satu beaker. Lepas tu saya pun masukkan seketul batu. Contoh saya pun masuk batu dalam air yang saya isi tadi kan. Apa jadi agak-agak? Okey, so kita akan tahu air yang ada tadi dia akan keluar. Melimpah lah kan. Okey, melimpah. Jadi air melimpah tu saya tadah dengan beaker. Air yang melimpah tu namanya bendalir yang disesarkan lah. Okey, so apa jadi pada objek saya tadi? Objek batu yang saya masukkan tadi, sebenarnya batu itu telah mengalami satu daya apung. Banyak mana? Banyak banyaknya berdasarkan bendalir yang disesar lah. Semakin banyak bendalir yang disesarkan, maksudnya semakin banyak daya apung yang terhasil. Okey, maksudnya daya apungan ini dia akan berkadar terus dengan isi padu bendalir yang disesarkan. V adalah volume nah. Jadi awak kena tahulah daya apung ini. Biasanya daya apung dia ada nama lain nah. Nama dia adalah buoyant force. Kalau kata kita nak guna simbol, okey, simbol kita adalah FB. FB berkadar terus dengan volume. Okey, buoyant force, okey, dia berkadar terus dengan volume. Daya apung berkadar terus dengan isi padu air yang disesarkan tadilah. Sama kes juga dengan apa nama ni benda ni. Apa nama ni? Balon, yes, balon udara panas kan. Sama juga kes dengan itu. Okey, next kita nak tengok daya angkat. Okey, daya angkat ini semua orang tahu kot. Okey, daya angkat, bila kita sebut daya angkat, dia mesti mengangkat objek tersebut lah. Contoh dia, kat sini kita ada kapal terbang, helikopter ataupun drone. Okey, yang ini daya angkat biasanya disebabkan oleh sayap yang berbentuk aerofoil. Okey, untuk pengetahuan kamu, okey,
kalau kita tengok, kalau kita kaji betul-betul ciri helikopter, kapal terbang ataupun drone itu, bentuk sayap dia ada satu design yang kita namakan aerofoil. Aerofoil itu kalau kata soalan tanya kan dari SBM, dia suruh lukis bentuk aerofoil. Okey, bentuk keratan rentas aerofoil bentuk dia macam ni. Okey, dia macam ni untuk yang menghasilkan daya angkat. Di mana bentuk ini akan menghasilkan halaju yang tinggi di bahagian atas sayap ni. Sayap dia ni nampak lagu ni, tapi sebenarnya sayap itu kalau kita potong, dia akan menghasilkan keratan rentas macam yang saya lukis warna purple ni. Nah, bila bentuk sayap direka macam ni, halaju udara di bahagian atas akan meningkat. And then apa jadi kalau halaju meningkat? So pressure dia, tekanan dia akan menurun di bahagian atas lah. Okey, di bahagian bawah apa jadi? Okey, awak nampak tak flat ni? Ni flat. Okey, bila dia flat, halaju udara di bahagian bawah akan rendah. So pressure dia akan tinggi. Jadi perbezaan antara tekanan atas dan bawah sayap kapal terbang ini, awak nampak ni? Bawah tekanan dia tinggi, kan, pressure dia tinggi, and then atas tekanan dia rendah. Perbezaan ini dia akan menghasilkan daya angkat. Macam mana dia nak hasil daya angkat tu? Dia akan macam ni. Bawah ni tinggi, dia akan menolak supaya kapal terbang tu naik lah, sebab atas tu rendah kan. So pressure adalah tekanan. Yes, tekanan yang tinggi di bahagian bawah akan menolak sayap kapal terbang tu naik ke atas. Sebab pressure di sini memang sangat-sangat tinggi. Sama kes juga dengan drone ataupun helikopter. Boleh. Okey, next kita tengok macam mana kita nak gabungkan daya untuk menghasilkan daya paduan. Okey, seperti yang kita ketahui, kita ada dua kuantiti fizik kan. Okey, satu adalah kuantiti skalar, satu lagi adalah kuantiti vektor. Okey, yang ni adalah basic knowledge dalam fizik nah. Kita ingat balik, awal-awal form 4 dulu kita belajar benda basic. Yang pertama kuantiti skalar. Okey, what does it mean? Okey, maksud kuantiti skalar adalah kita ada magnitude sahaja kan. Apa maksud magnitude? Kita ada nilai. Contoh, saya ada jisim kereta. Susahlah kereta tak tahu. Contoh, saya ada satu kotak. So kotak tersebut ada jisim. So jisim kotak yang saya bawa, contohlah saya ada 10 kilogram. Okey, so kuantiti skala dia mesti ada magnitude sahaja. Yang mana satu magnitude-nya? Magnitude-nya 10 ni lah nilai tersebut. Okey, kuantiti vektor dia ada apa? Dia ada magnitude, okey, and then dia ada arah. Okey, kuantiti vektor wajib mempunyai arah. Contoh apa? Contoh dia adalah halaju. Okey, halaju kita tak boleh kata kereta tersebut bergerak dengan halaju 90 km per jam sahaja. Kan, jam -1 kan. Kita tak boleh kata halaju kereta tu 90 km per jam. Kita mesti sebut halaju kereta adalah 90 km per jam ke kanan ke kiri ke ataupun ke utara ke. Contoh, wajib halaju mesti ada magnitude dan juga arah. Tapi macam mana kita nak bezakan halaju dan laju? Okey, laju adalah kuantiti vektor nah. Laju kuantiti vektor. Contoh, laju kereta yang sama, tapi saya sebut laju. So awak kena sebut nilai saja, 90 km per jam. So that is laju, bukan halaju. Boleh? Okey, tu awak kena tahulah. Okey, untuk menggabungkan kuantiti skala, misalnya jisim, kita hanya boleh menambah atau menolak sahaja kerana mempunyai magnitude. Tapi kalau daya, dia adalah kuantiti vektor yang mempunyai magnitude dan arah. Okey, jadi macam mana kita nak gabung, nak tambah, nak tolak dia? Okey, jadi kita akan tengoklah. Okey, kita tengok. Sana, okey.
Okay, gabungan dua atau lebih daya bertindak menjadi satu daya tunggal dengan kaedah vektor. Okey, kita ada banyak kaedah sebenarnya. Okey, salah satunya adalah kaedah vektor. Okey, saya tak mau terang banyak-banyak ayat tu. Kita tengok contoh. Okey, kita ada dua daya yang selari dan sama arah. Contoh nah, saya ada satu kotak. Okey, kotak ini saya kenakan daya 10 Newton. Okey, 10 Newton ke arah kanan. Kotak ni ya. Lepas tu saya kenakan lagi daya kat dia. Okey, daya yang kedua yang saya kenakan kat dia adalah 5 Newton ke arah kanan juga. Jadi, apa nama daya apa? Daya paduan yang terhasil berapa? Okey, dia macam ni. Contoh kita anggap daya ke kanan adalah positif. So, kita ada dua daya ke kanan. Jadi, kita ambil lah 10 tambahlah dengan 5. Dapatlah berapa? 15. Ingat, fizik wajib ada unit, SI unit. So, kita akan dapat 15 Newton ke kanan. Wajib sebut ke kanan. Sebab apa? Sebab daya merupakan kuantiti kuantiti vektor. Dia mesti ada magnitude and then dia mesti ada arah. Okey, selesai. Okey, seterusnya tu kalau dua-dua arah yang sama nah. Okey, katakan saya ada kotak. Kotak yang sama juga tadi. Tapi saya kenakan daya kat dia 10 Newton ke kanan and then saya kenakan daya ke kiri sebanyak 5 Newton. Okey, tadi saya kata saya nak anggap assumption ni kita boleh anggap sendiri. Walaupun dia tak habaq, kita boleh tentukan sendiri. Contoh, saya nak anggap yang ke kanan positif, kiri negatif. Macam tu lah, boleh anggap. Sebab negatif positif tu hanya menunjukkan arah sahaja. Okey, so daya apa orang panggil? Daya paduan tadi macam mana? Okey, 10 Newton positif kan? Tambah pula dengan 5 Newton ke kiri, saya anggap negatif tadi. Jadi totalnya, daya paduan yang terhasil adalah 5 lah. 5 Newton. Bila positif, saya tahu dia bergerak ke kanan. Saya tulis 5 Newton ke kanan. Okey, apa dia 5 Newton ke kanan ni? Dia adalah daya. Force adalah daya. So, awak boleh tulis lah daya paduan yang terhasil. Macam tu. Boleh? Okey, selesai. Okey, apa jadi pula kalau ada lebih daripada dua daya yang selari? Macam tadi juga kelas, saya rasa awak dah dapat faham konsep kot tadi. Contoh, saya ada 2 Newton ke kanan, 4 Newton ke kiri, and then saya ada 4 Newton ke kiri, 6 Newton ke kiri. So, macam mana kita nak buat? Macam tadi juga, awak pun tulis daya paduan sama dengan, hak kanan tu tambah dulu. 2 tambah 4 total dia jadi berapa? 6 Newton. Hak ni 6 tambah 4, 10 Newton. Okey, kita pun tulis lah 6 Newton. Kan, dua-dua ni daya paduan tambah kan? Tambah. Tapi belah kiri kita anggap negatif. Negatif apa? Negatif 10 Newton. Okey, so selesaikan dia, kita akan dapat negatif 4 Newton. Okey, apa maksud negatif 4? Maksudnya 4 Newton ke kiri. Kan tadi saya pesan, positif negatif tu bukan maksud dia negatif. Dia bukan defisit. Dia adalah negatif, itu hanya menunjukkan arah. Maksudnya daya paduan yang terhasil adalah 4 Newton ke kiri. Maksudnya kan, kotak tu dia, bila kita kenakan 4 daya ini, kotak tu nak bergerak ke mana? Agak-agak. Akhir sekali kotak tu nak gerak ke mana? Kiri ke kanan ke? So kita akan dapati kotak ini akan bergerak dengan daya 4 Newton ke belah kiri. Macam tu. Boleh? Okey, selesai macam tu. Okey, next kita tengok.
Okey, untuk dua daya yang tidak selari. Okey, contoh, saya ada satu daya, okey, F1, lepas tu saya tambah dengan F2. Apa jadi? Okey, kita tengok apa jadi. Okey, untuk dua daya yang tidak selari, jadi kita boleh menggunakan kaedah segi empat selari. Okey, apa maksud segi empat selari? Okey, tengoklah. Saya diberi dua daya macam ni. Saya ada F1, saya ada F2. Nampak F1 arah dia ke sini. Okey, kita pun letak dia ke sana kan. Mesti ikut arah yang diberi. F2 ke sini. F2 tu nak letak kat mana? Letak pada kalau saya lah, sebab kita guna kaedah segi empat selari, saya suka bila saya letak F1 kat sini. Okey, habis dah F1 kan, penghujung dia di sini. Okey, penghujung dia di sini. Jadi saya ambil terus F2 saya letak kat hujung tu. Ke mana F2 saya? Ke situ. Saya suka macam ni. Dia macam ni lah. Awak ikut kaedah saya lah, senang sikit. Takut awak confuse. Okey, F1 habis sampai sini. Lepas tu terus sambung dengan F2. Okey, arah anak panah jangan ubah. Okey, so selesai kan? F1 dah ada, F2 pun dah ada. Jadi daya apa panggil? Daya paduan yang terhasil. Nampak ni, F1 ke sini, F2 ke sini. Dia berakhir di sini. Nampak saya letak tanda cross kan? Okey, so daya paduan yang terhasil pun mesti berakhir di tanda cross saya ni lah. Jadi saya pun nak letak ke mana? Sambung daripada F1 ke F2. Jadi letaklah dua anak panah. Apa maksud dua anak panah? Maksud dia kelas, dia adalah daya paduan yang terhasil. Okey, so dia maksudnya gabungan antara F1 kita tambahkan dengan F2. Boleh? Okey, yang ni kalau kita guna kaedah segi empat selari, awak sambunglah. Yang ni kan, kalau segi empat selari, kita wajib menggunakan protektor dan juga pembaris. Mesti ukur betul-betul sama. Contoh, F1 kita 5 cm. So, 5 cm lah awak daripada. Contoh nah, katakan F1 saya sini ke sini 5 cm. Jadi, sini ke sini pun mesti 5 cm. Okey. Kalau sini ke sini 4 cm, sini ke sini pun 4 cm. So, kita akan dapatlah daya paduan ini berapa. Kena ukur pula guna pembaris. Macam tu. Faham? Okey, kalau nak guna kaedah segitiga macam yang saya terang tadilah. Sama je. Cuma kalau segi empat selari tu kena hasilkan segi empat lah. Okey, lagi sekali. F1 ke sana. Habis F1 sambung F2. Macam tu. Yang terhasil apa? Yang terhasil tengah-tengah tu lah kan. F1 tambah F2. Senang saja kan? Ni tak perlulah buat segi empat selari. Sebab apa? Sebab kita nama dia pun kaedah segi tiga. Okey? Okey, contoh kalau kita ada dua daya berserenjang antara satu sama lain. Okey, maksud berserenjang kat sini apa dia? Serenjang kita tahulah nilai sudut yang dihasilkan adalah 90 darjah. Okey, jadi kita pun sama. Ambil pembaris, mesti guna pembaris lah, tak boleh freehand. Okey, ukur. So daya ini 12 Newton. Okey, sini 5 Newton. Jadi sini 90 darjah. Okey, yang penting kat sini adalah awak tengok. Daya ni keluar, daya ni pun keluar. Jadi daya paduan kita mesti keluar juga. Dia akan jadi macam tu. Sama. Kalau macam ini, kita boleh guna kaedah segi empat selari. Macam saya tunjuk tadilah. Kalau kata sini 4 cm, sini pun 4 cm. Okey, anak panah pun sama. Kalau sini 6 cm, sini pun 6 cm. Baru kita lukis apa daya paduan tu. Ataupun nak guna segitiga. Macam mana segitiga? Okey. Katakan kita ada F1 12 Newton ke sana. Lepas tu saya ada F2 5 Newton kan.
Macam saya kata tadi, katakan F1 kita habis kat sini. Okey, so kita terus sambung dengan F2 kita ke sana. Ni F2 kan, 5 Newton. So apa nama daya paduan kita ke sini lah. Sama tak? Sama je, cuma di sini wajib apa? Wajib ada segi 4 sebab kita guna kaedah segi 4 selari. Kalau guna kaedah segi 3 pun sama je. Apa yang terhasil tu tetap sama, cuma beza daripada cara kita nak melukis segi 3 daya tu lah kan. Okey, saya rasa sampai situ dulu untuk kelas hari ni. Okey, saya nak semua orang tolong catat apa yang kita dah belajar ini dalam bentuk nota ringkas. Tak kisahlah nak buat bentuk point ke, tapi untuk daya-daya, contoh daya yang kita lukis, semua contoh daya yang ada tadi, yang saya tunjuk tadi, mesti dilukis dalam buku nota. Okey? Saya rasa sampai situ saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.